Hai, selamat datang ke Sembang Cerek. Dia nak tersasul ayat lain. Okay. Hai, selamat datang ke Sembang Cerek untuk episod yang ke-8. So, untuk minggu ni kita lain sikit lah. Kita beza sikit dengan guest kita yang sebelum-sebelum ni. Sebelum ni kita bercakap tentang muzik, filem, kita cakap pasal penulisan, kita cakap benda-benda yang art lah. Cuma yang kali ni masih lagi dalam bidang yang sama. Dia agak lain sedikit sebab kita tak bercakap pasal muzik ke apa tau. Kita cakap pasal make up. So guest kita hari ni kita ada Aunty Aida. Aunty kenalkan diri. Okey, nama saya Aida Wati Abdul Hamid. Boleh panggil Aunty ke, kisahlah Kak Aida ke. Saya berkecimpung di dalam bidang perselekan ni lebih 30 tahun sebenarnya. Untuk 30 tahun tu make up untuk pengantin lah. Dan untuk di program di televisyen 15 tahun. Macam selama ni yang saya tahu memang MUA memang refer to makeup artist. Yes, betul. Akronim MUA tu dia stand for apa? For what? Dia MUA tu dia short form. Dia maksud dia makeup artist. MUA tu memang stand for makeup Maksud dia artist. definasi untuk makeup artist. Okey, macam tadi Aunty cakap Aunty dah berkecimpung dalam roughly berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Sebab pengantin pertama yang Aunty makeup tu umur dia pun dah 29 tahun. So maksudnya Aunty punya first job makeup memang pengantin. Dia macam dulu dipanggil Mak Andam. Dulu-dulu Mak Andam lah. Itulah macam apa beza Mak Andam dengan makeup artist? Dia perbezaan dia, ini pendapat Aunty lah. Mak Andam is more untuk makeup pengantin. Bertunang ke, majlis merisik ke, tu Mak Andam. Bila dah ke makeup artist ni maksudnya bila kita dah berkecimpung di dalam penyiaran, hiburan, tak kisahlah makeup untuk majalah ke, paper ke, event ke, tu jadi dah ditukar kepada makeup artist. Dia ada beza ke cara makeup Mak Andam dengan makeup artist? Ke Mak Andam pun boleh jadi makeup artist juga? Ataupun macam style dua style tu berbeza? Dia asalnya memang Mak Andam, tapi dia dah ditransformkan kepada makeup artist. Dah ditransformkan. Perbezaan dia kalau macam makeup, contoh kalau makeup pengantin kita tak pandang rendah Mak Andam, sebab itulah asalnya Mak Andam. Sebab Aunty dulu pun memang Mak Andam. Tetapi bila Aunty nak improve Aunty punya skill makeup, jadi Aunty kena mencari ilmu, menuntut daripada yang memang yang expert. Jadi itu baru Aunty transformkan diri Aunty pada Mak Andam ke makeup artist. Faham. Budak-budak sekarang ni termasuk saya juga. Kita orang banyak belajar makeup daripada YouTube. Okey. Kalau bukan YouTube pun daripada IG, tak kisahlah. Tapi yang penting macam ada tutorial makeup, memang kita orang belajar daripada situ tau. Macam Aunty sendiri, adakah Aunty belajar sendiri ataupun memang Aunty ada masuk kelas yang memang khas untuk makeup artist? Asalnya Aunty belajar makeup ni sebab Aunty bekerja sebagai beauty consultant di satu kosmetik Indonesia. It's Mata Tilaa, that's a company. Brand produk tu Sari Ayu. Jadi bila Aunty dah bekerja sebagai beauty consultant, jadi kami as a staff, kami perlu tahu macam mana nak makeup. Jadi company akan hantar kami berkursus ataupun daripada Indonesia akan datang. Setiap tahun, setiap launching new colour, new trend terbaru, kami perlu belajar dan diajar untuk improve, untuk refresh training. Bila kami belajar dalam kelas tu bukan kata terus makeup je. Kami akan dibagi cat wajah. Bentuk muka bulat ke contohnya. Jadi di situ kami kena draw dekat paper dulu. Sebenarnya kena draw dulu eyeshadow ke apa, blusher semua. Lepas tu baru kita ke wajah. Baru apply dekat wajah muka. Jadi kita akan partner akan tukar partner, jadi kita akan makeup dia, tetapi ada di depan ada cikgu lah, our yang trainer akan ada model, jadi kita akan follow the steps semua macam tu lah. That's basic yang kita belajar. Macam apakah beza, contohlah macam muka saya dengan muka Aunty,
cara pakai makeup tu akan jadi berbeza ke macam mana? Back to anti study itu daripada company. Okey, anti pun ambil personal class. Personal class daripada yang memang yang bertarbiyah lah. Bila kita nak start belajar makeup, dia tak akan bagi kita terus makeup muka, tak bagi chance punya. Starting dia akan paper, dia study, dia akan bagi wajah bujur, wajah bulat, wajah empat segi. Okey, lepas tu produk. Okey, berapa color foundation. Okey, dia suruh tengok kulit kita apa yang suit. Kita kena test mana yang suit, mana kita tengok dulu. Selepas tu baru dia akan step dia akan apa? Okey, first macam foundation, contoh base. Foundation saja, 1 hari 2 hari selagi tak lepas. Belajar foundation saja. Selagi tak lepas lagi tu tak akan merasa makeup. Dia akan kita kena apply muka model tu betul tak betul. Color berapa color dan yang paling cantik yang apa yang nanti belajar, foundation bukan satu color. At least 2 warna kita mixkan, kata macam wajah macam kakak your color, cerah lebihkan cerah, kurangkan gelap. So kita mix baru kita apply. Maksudnya kalau macam foundation tu dia memang tak ada satu khas colour yang kena dengan kita. Dia ada. Actually ada. Tetapi bila dah macam Manti dah diajar dan kita study macam mana kita nak makeup, biasanya kita akan campur juga lah. Depends kulit. Jadi macam colour you akan cerah lah pada nanti. My colour kena gelap sikit lah. Tak boleh lah macam my foundation apply dekat colour you. Dia tak boleh. Itu yang jadi club. Dia kena tengok. Faham? Kena tengok sesuai dengan bila saya tengok tips-tips dekat internet, ada orang cakap nak cari the right colour untuk foundation bukan apply dekat sini, tapi apply dekat sini. Betul ke? Okey. Kalau nak senang, ambil apply dekat sini. Sebab ini memang warna yang kita memang akan pakai dekat muka. Colour. Muka tu memang kalau boleh jangan ada makeup apa. Tak ada. Apply je. Letak rasa tengok. Selari tak? Kalau selari dengan colour kulit muka tu, that suit. Kalau letak kat tangan, kan dia tak sama. Itulah sebab sama. Macam dia sebelum kena ni letak dekat bawah dagu at least. That's why macam Anti atau the rest lah, makeup artist yang lain, ada foundation berbagai colour. Jadi kalau macam tu kita campurkan, mix kan. Campurkan, lebihkan daripada satu foundation. Tapi biasa nak pakai satu pun boleh, tapi make sure colour tu suit your skin lah. Test dekat sini lah. Dekat area-area muka ni lah. Dia ada satu terms untuk orang yang dia terbawa-bawa hal kerja ke kehidupan dia tau. So macam kita panggil tu sebagai habit bekerja. Macam saya, walaupun saya tak bekerja dalam bidang penulisan, tapi sebab saya belajar apa semua, dia dah jadi satu habit bila kalau saya nampak ada kesalahan tanda baca ataupun ejaan, dia rasa macam yang kalau Anti sendiri, Anti ada tak mengalami fasa tu? Anti macam orang melukis jugalah, orang seni kan. Bila dah biasa melukis, mesti nak melukis kan. Betul juga Anti, kalau tangan tu bermakeup, tangan tu gatal, memang geram. Rasa nak betul. Geram lah. Lepas tu bila tengok macam alamak, memang nak kena betulkan kening. Kalau mesti nak betul kan? Faham. Mesti nak and then especially bawa barang pula, mesti nak kena buat. Bukan maksudnya kita nak kita dah terbiasa. Dah terbiasa. Faham. Bukanlah kata macam kita bagus sangat ke apa, tidak. Tetapi eloklah betulkan dia punya kening tu, betulkan sikit. Macam tu lah. Tapi macam Anti sendiri, kesalahan yang paling banyak orang lakukan dalam makeup, apa dia? Pemilihan base. Bedak base sangat penting. That's why sometimes bila you tengok mungkin nampak kenapa putihnya kenapa? Kena warna yang betul tepat dengan warna kulit muka. Jangan tersilap pilih. Contoh ya, kalau macam untuk makeup TV ya. Untuk makeup TV, jangan ambil colour yang cerah, maksudnya colour dia. You kena gelap satu tone. Because bila kena lighting TV tu, dia akan cerah. Sebab lighting tu dah kuat. Dia akan mencerahkan. Jadi kena ambil colour yang back satu tone. Selain daripada tu kan, macam ada tak muka-muka yang Anti rasa macam agak payah untuk nak dirias? Ada, pernah. Kelopak mata tu tak ada, jadi kena drawkan sikit, bentukkan, jadikan dia ada kelopak mata. Lepas tu kena, memang tak ada kelopak mata lah. Dia jenis sepet. Sepet.
Jadi itu memang menduga memang challenging betul lah. Jadi kena buat juga. Jadi dah client kan. Tu kalau kelopak mata besar macam jadi kita tak boleh colour garang sangat. Kami kena apply soft colour. Kalau macam lipstick kan, dia ada ke spesifik warna untuk certain kulit, warna kulit? Biasanya lipstick tengok orang suka warna apa. Tetapi you kena tengok macam day, macam mana. Kalau tak nak garang sangat, ambil yang soft colour, nude colour. Tapi kalau ambil nude sangat pun nampak pucat pula. Betul. Jadi you tengok mana yang you try, nampak okey, then okey lah. Faham. Saya sendiri, saya prefer nude kan. Tapi macam bila nude pula, dia pun ada jenis-jenis nude. Dia ada yang paling pale dengan yang paling gelap pun ada. Betul. Saya rasa macam pilih lipstick adalah satu benda yang macam paling banyak try and error. Betul. Lipstick pun tengok juga bibir kita tersembul ke, bibir kita nipis ke, bibir kita tenggelam ke. Nanti kalau kita pakai colour yang macam dark, nampak dark sangat. Cari yang just nice lah. Kita tahu kita suit yang apa. Tetapi kalau macam you ada dinner ke apa ke, kalau macam baju apa ke, mungkin kalau nak ikut konsep, dia depend. Tapi kalau untuk daily, sesuai lah kalau guna yang natural colour, brownish. Untuk daytime, kalau nak selamat, more to brown. Makeup dia ada jenis-jenis kan. Maksudnya macam dewy makeup, matte, semi matte. Dia ada macam-macam kan. Kalau macam Aunty sendiri, Aunty punya style makeup? Okay, Aunty memang daripada dulu, actually my passion memang jiwa ni lebih kepada macam earth colour. Nak kata natural tidak, tetapi tengok kesesuaian lah. Tapi suka kepada brownish, gold, colourful macam tu kita tengok depends event juga. Contoh kalau macam dinner nak masquerade ke apa, kenalah colour yang striking. Tetapi Aunty more kepada natural looks, natural colour, natural makeup. So saya into like macam Korean makeup. So macam saya suka bila tengok makeup, saya suka tengok yang macam dia macam pakai macam tak pakai. Macam tu. Tu tadi Aunty, terima kasih Aunty. Kalau nak cerita banyak. Itulah sebab saya macam banyak tanya sebab pasal makeup kan. Tapi macam terima kasih Aunty sebab macam datang ke Sembang Cerik. So Aunty ada apa-apa nak promote ke? Okey, pada yang nak makeup ke apa-apa event ke macam, just follow my IG Aida Abdul Hamid. Nanti kita letak kat bawah ni, nanti boleh makeup by Aida Abdul Hamid. So anything boleh kat IG. Boleh contact, boleh apa-apa. Okay, last untuk promote, pada siapa yang nak beli buku Musim 98, boleh DM terus ke Peduli Studio, IG kami. So ataupun DM personal saya sendiri. Itu je lah. So kita punya background belakang ni daripada pelukis portrait Malaysia, Aris Aziz. So bye!